Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Zanita, Ibu Saidah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Salwati, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattah ya fattah, ya alim ya alim, wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Ahad ya. Hari Ahad bersamaan berapa bulan ya sekejap ya. Hari ini hari Ahad bersamaan 25 Julai 2021. Pengajian pukul 9.30 malam sepatutnya, tapi kita mula 9.45 malam. Apakah itu i'rab, rafa', nasab, jar dan juga jazam? Kita menerangkan secara asas saja insya-Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua ibu ayah yang baru bagi salam tadi, alhamdulillah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, pertama sekali kita kena ingat, kita kena tahu kalimah dalam bahasa Arab terbagi pada 3 bahagian. Faham dulu. Kalimah dalam bahasa Arab terbagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian ini ibu ayah sama ada dia isim ataupun dia fi'il ataupun dia harf. Okey. Dia sama ada dia isim ataupun dia fi'il ataupun dia harf. Jelas ya? Jadi kalimah perkataan dalam bahasa Arab mesti sama ada dia isim, kata nama ataupun ibu sila mungkin ibu. Okey, sama ada dia isim ataupun dia fi'il, dia kata kerja. Isim kata nama, fi'il kata kerja, perbuatan ataupun harf kata sendi. Okey ibu. Untuk isim ni boleh jadi sama ada dia boleh berubah-ubah di belakangnya, di hujungnya ataupun dia tak berubah. Okey, kalau yang berubah-ubah tu kita panggil dia sama ada dia mu'rab. Mu'rab maksudnya boleh berubah di belakang. Ataupun dia mabni. Okey, mabni yang tak berubah. Tengok ya. Kalimah tu sama ada dia mu'rab ataupun mabni. Mu'rab ni macam mana? Yang di hujungnya boleh berubah-ubah. Contoh apa? Contoh kalimah Zaidun. Kadang-kadang kita baca Zaidun. Kadang-kadang kita baca Zaidan. Kadang-kadang kita baca Zaidin. Ataupun kadang-kadang kalimah Muslim.
Kadang-kadang kita baca muslimun. Seorang Islam kan, kadang-kadang kita baca muslimun. Kadang-kadang kita baca musliman. Kadang-kadang kita baca muslimin. Ataupun kita tengok kalimah Muhammadun. Kadang-kadang kita baca Muhammadun. Kadang-kadang Muhammadan. Kadang-kadang Muhammadin. Itu maksudnya isim itu adalah isim yang mu'rab. Yang mu'rab, apa maksud mu'rab? Yang boleh berubah di akhir kalimah. Okey, nampak tak ibu sekarang? Okey. Ibu Zainab nampak tak? Okey, nampak ya? Okey, alhamdulillah. Ibu Zainab nampak tak Ibu Zainab? Nampak ya? Okey. Jadi mu'rab maksudnya yang tak nampak ya, tak nampak pula saya pun. Mu'rab maksudnya yang berubah. Yang berubah di hujung kalimah. Okey. Kalau mabni, isim yang mabni macam mana? Isim yang mabni tak Ibu Zainab macam mana nampak? Dah nampak ke tidak Ibu Zainab? Yang sebelah tu Ustaz. Tak nampak lagi, semua orang nampak tu? Yang nampak PL dengan huruf je. Namun sikit lagi. Okey. Nampak dah? Lebih sikit. Tarik sikit, tarik sebelah kanan sikit. Okey. Dah. Okey. Yang Sikit lagi. Sikit lagi. Okey Ustaz. Okey. Okey, dah nampak dah. Okey, gue ya. Okey, alhamdulillah. Apa tadi? Audio tak jelas? Audio saya jelas tak Ibu? Yang semua jelas tak? Audio saya jelas tak? Dah jelas dah. Okey. Okey. Adakah dah ya? Okey, masya-Allah. Kita masuk banyak Ibu ya. Okey. Jadi, mabni macam mana? Mabni ni yang tak boleh berubah. Contohnya apa? Contohnya macam huwa. Huwa tak boleh baca huwi tak boleh kita baca huwa juga. Contoh hiya, dhamirkan hiya. Hiya tak boleh berubah jadi hiyu, hiyi tak boleh. Hum tak boleh baca ham ke. Hum baca hum. Kecuali kalau baca him tu lain lah cerita pasal hum tu. Itu ada kalimah yang tak berubah. Itu isim yang tak berubah. Contoh apa? Allazi, isim mausul allazi tak berubah. Kita tak baca allazui, tak baca allazai, kita baca allazi je. Tak berubah. Itu kata nama ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab boleh berubah di belakangnya, mabni tak boleh berubah. Setakat mu'rab boleh berubah, mabni tak boleh berubah. Faham tak ibu semua? Faham tak? Faham ya? Jadi yang boleh berubah tu itu yang kita panggil mu'rab. Ketika mu'rab inilah adanya berlaku rafa', adanya berlaku nasab, adanya berlaku jar. Itu. Okey. Dia ada rafa', dia ada nasab, dia ada jar. Yang jelas kat sini lah, yang jelas lah. Sini pun ada juga, tapi ini itu masalah lain lah. Tengok pada mu'rab saja. Maka kita baca Muhammadun, ada sebab kita baca Muhammadun. Ada sebab kita baca Muhammadan. Ada sebab dia jadi Muhammadin. Itu semua keadaan kalimah tu. Pasal apa dia rafa'? Mesti ada sebab dia. Kenapa dia nasab? Mesti ada sebab. Boleh ya insya-Allah ya. Okey. Contoh kalau kalimah tu dua orang. Seorang guru mudarrisun. Mudarrisun. Ketika rafa' baca dengan mudarrisun. Ketika dia nasab kita baca mudarrisan. Ketika jar baca mudarrisin. Tapi kalau dia jadi musanna bila ada dua orang mudarrisani, ketika musanna mudarrisani rafa'nya dengan alif pula, mudarrisani. Ketika nasab dengan ya, mudarrisaini. Ketika jar pun dengan ya, mudarrisaini. Macam tu. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Jadi rafa', nasab, jar itu semua keadaan kalimah tu. Bukan baris. Baris tu alamat
tanda rafa' dengan apa? Dengan baris depan. Ada tanda rafa'nya dengan alif. Itu tanda ataupun alamat rafa'. Tapi rafa' tu apa? Rafa' tu keadaan kalimah tu. Okey. Contoh saya kata ibu ayah. Contoh saya kata. Saya kata ya. Sekejap bagi contoh lah. Lain lah ya. Okey. Contoh saya kata al-muallimu mujtahidun. Mujtahidun. Okey. Contoh saya kata al-muallimu, sorry saya pakai kertas yang sama semalam ya. Okey. Nampak ya? Al-muallimu mujtahidun. Guru lelaki itu, seorang guru lelaki itu mujtahidun, bersungguh-sungguh. Jadi boy kita dah belajar. Mubtada, khabar. Ada mubtada, ada khabar. Mubtada mesti apa ibu ya? Mubtada mesti apa i'rabnya? Ibu ya, i'rab mubtada mesti apa? Mesti rafa' kan? Mubtada mesti rafa', maka ini isim mufrad. Isim mufrad, kalau isim mufrad dia rafa' dengan dhammah. Isim mufrad dia rafa' dengan dhammah. Kenapa dia rafa' ustaz? Pasal dia mubtada. Mesti ada sebab. Tak boleh main hentam aja, main baca suka hati al-muallima, al-muallimi, tak tahu sebab. Mesti tahu sebab. Kenapa kita baca al-muallimu ni? Pasal dia mubtada. Pasal dia mubtada. Maka mubtada mesti rafa'. Mubtada mesti rafa'. Okey, sekarang ni mubtada mesti rafa'. Tapi ni isim jenis apa? Isim ni jenis mufrad. Okey, kalau mufrad dia rafa' dengan apa? Mufrad dia rafa' dengan dhammah macam ni. Mufrad dia rafa' dengan dhammah. Okey, macam tu. Bagaimana kalau dia musanna, bilangan dua? Kalau dia bilangan dua orang, dia jadi al-muallimani mujtahidani. Al-muallimani mujtahidani. Okey. Nampak tak? Saya ingat sorry je. Saya ingat ni. Boleh ya? Okey, nampak ya? Al-muallimani ni sekarang ni boy ya. Dia mubtada juga kan? Dua orang guru lelaki itu bersungguh-sungguh. Sekarang ni dah jadi dia mubtada, tapi dia isim apa? Isim bilangan dua, musanna. Ibu ayah sekarang ni dia mubtada, dia rafa' ke nasab ke jar? Kita tahu dia mubtada tapi dia rafa' ke nasab ke jar? Dia masih rafa' juga kan? Dia rafa' juga. Ketika mufrad pun asalkan dia mubtada. Asalkan dia mubtada maka dia rafa'. Cuma tengoklah jenis isim tu. Al-muallimu jenis isimnya isim mufrad, maka dia rafa' dengan dhammah. Al-muallimani jenis isimnya apa? Jenis isimnya musanna. Dia mubtada juga. Mubtada mesti rafa'. Cuma dia rafa' dengan alif. Rafa'nya dengan alif. Macam tu. Okey? Contoh lagi, contoh lain. Okey? Jamaknya contoh. Saya gunakan contoh jamak al-muallimuna mujtahiduna. Al-muallimuna mujtahiduna. Betul ibu konsum ya. Al-muallimuna. Sekarang ni boy ya, al-muallimuna ni pun mubtada juga. Mubtada khabar, subjek dan predikat. Al-muallimuna ni subjek, dia mubtada, ni predikat, khabar. Okey? Cumanya sekarang mubtada dalam bentuk jamak pula. Dalam bentuk jamak, isim jamak muzakkar salim. Isim jamak muzakkar salim. Jadi boy ya, jamak muzakkar salim, ketika mana dia rafa' dengan apa? Ketika dia mufrad, rafa' dengan dhammah. Ketika mana dia
dia musanna rafa' dengan alif. Ketika mana dia jamak mudzakkar salim rafa' dengan apa ibu ya? Dengan dhammah juga ke rafa' yang gambar di atas. Dengan waw. Waw ini rafa' dia. Rafa' dengan waw. Rafa' dengan waw. Jadi ibu nak faham tak sekarang ni? Faham tak? Rafa' itu bukan baris ni. Rafa' itu bukan baris. Rafa' itu keadaan kalimah tu. Rafa' nasab jar adalah keadaan, bukannya baris. Baris ni baris dhammah. Baris dhammah ni alamat kepada rafa'. Dia boleh jadi alamat tapi tak semestinya rafa' dengan dhammah. Boleh jadi rafa' tu dengan alif. Boleh jadi rafa' tu dengan waw. Okey, sekarang ni siapa yang sebelum ni tak faham? Betul ibu ya, masya-Allah. Okey, sebelum ni siapa yang sebelum ni dia keliru dengankan baris depan saja rafa'. Padahal baris depan ni bukan rafa', baris depan ni alamat pada rafa'. Al-muallimah ni alif ini alamat rafa' pada musanna. Waw alamat rafa' pada jamak mudzakkar salim. Siapa yang sebelum ni dia keliru dan sekarang ni baru faham rafa' tu hanyalah jenis rafa' tu hanyalah keadaan kalimah. Nasab tu keadaan kalimah. Okey, jar tu keadaan. Tetapi ini baris-baris ni lain pula. Siapa yang baru faham? Siapa yang ulang kaji, siapa yang baru faham? Sebelum ni keliru ya. Okey, baru faham dah sekarang ni. Ramai yang baru faham. Ramai juga baru faham. La ilaha illallah. Kan ramai yang dah faham dah. Ramai baru faham. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, baru nak faham ibu ya. Masya-Allah, bagus ya. Jadi ibu ayah, okey. Sekarang ni macam mana kalau contoh saya masukkan inna. Okey, sekarang ni al-muallimu mujtahidun mubtada' khabar. Al-muallimani mujtahidani mubtada' khabar. Al-muallimuna mujtahiduna mubtada' khabar. Okey. Jadi kalau saya masukkan inna sebelumnya, inna. Kalau saya masukkan inna pada isim mufrad al-muallimu, saya masukkan inna kat sini, nampak tak? Saya punya ni nampak kan? Ada tak yang tak jelas sebenarnya jelaskan grafik jelas tak grafik? Grafik apa kita panggil Video ni jelas tak semua? Jelas saya nampak full kan? Okey. Kalau saya tambah inna ini menyebabkan al-muallimu daripada rafa' dari nasab. Asalnya al-muallimu ni rafa' pasal dia mubtada'. Bila kita masukkan inna ni maka berubah. Al-muallimu jadi al-muallimah. Inna al-muallimah. Ustaz tadi baca al-muallimu. Ya. Baca al-muallimu pasal apa? Pasal dia mubtada'. Tapi ada inna, kenapa tukar al-muallimah? Dia dah berubah, keadaannya dah berubah. Tadi dia rafa', bila masuk inna ini menyebabkan keadaan kalimah tadi berubah. Daripada rafa' kepada nasab. Maka kita baca inna al-muallimah. Jadi ibu ya al-muallimah tu i'rabnya apa? I'rabnya rafa' ke nasab ke jar. I'rab keadaan kalimah ni, i'rab tu keadaan kalimah ni. Rafa' ke nasab ke jar bila masuk inna. Dia dah jadi nasab. Adakah dia boleh suka-suka hati jadi nasab? Boleh tak? Tak boleh, mesti ada sebab. Apa sebabnya? Ada inna contohnya. Ada inna. Inna ni menyebabkan al-muallimu jadi al-muallimah. Inna al-muallimah. Jadi al-muallimah nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Saya tak tulislah. Ibu boy tengok saja saya tunjuk ni ya. Bayangkan dia tukar baris atas. Inna al-muallimah. Oh, dah jadi nasab dah. Keadaannya dah jadi nasab. Tapi bukan al-muallimah tu, ma tu nasab. Bukan, ma tu adalah, ma tu nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Dia keadaan nasab. Tapi apakah alamat nasabnya? Alamat nasabnya dengan baris atas. Tu. Dengan fathah. Boleh ya? Bukan kita kata dia jadi baris atas. Bukan. Dia jadi nasab. Tapi apakah alamat nasabnya? Alamat nasabnya dengan baris atas. Tadi ketika mana dia mubtada, al-muallimu, dia mubtada, dia rafa'. Kenapa? Apakah alamat rafa'nya? Dhammah. Macam tu. Tengok pula pada musanna. Musanna asalnya al-muallimani. Dia rafa'. Al-muallimani, mujtahidani, dia rafa' pasal dia mubtada.
Sekarang bila ada inna kat sini, inna dia dah tak jadi mubtada dah, dia jadi isim pada inna. Isim pada inna tadi pun sama. Al-muallimu mujtahidun, al-muallimu mubtada. Bila masuk inna, kita baca al-muallima, dia jadi isim pada inna. Kan? Ada tanya pula, Ustaz, apa benda pula isim inna tu? Siapa yang tak tahu lagi nanti kalau ada kursus kena ikutlah kursus tu. Ibu ayah. Kalau ibu ayah biasa ikuti asas nahwu sorof, tafsir harfiah, ibu ayah yang baru belajar tengok balik video-video tu, insya-Allah faham. InsyaAllah faham ibu ayah ya, yang saya masukkan ni. Okey, jadi ada inna al-muallimani. Betul ke inna al-muallimani? Tak boleh. Al-muallimani ni dia rafa' dengan alif. Tapi bila ada inna dia akan jadikan mubtada ni jadi isim dia. Dan ketika mana jadi isim dia tak jadi betul. Ibu ya. Bila ada inna di depan mubtada maka keadaan berubah kepada badan. Pada apa ibu? Berubah kepada badan macam mana tu? Alamat nasab fathah. Kepada nasab, berubah betul nasab ya. Alamat nasab fathah ibu ya. Okey. Jadi ibu yang tengok. Inna digabungkan dengan al-muallimani. Al-muallimani daripada rafa' jadi al-muallimaini. Al-muallimaini. Inna al-muallimaini. Kenapa baca al-muallimaini Ustaz? Kerana ada inna. Inna itu menyebabkan daripada rafa' jadi nasab. Berubah keadaan kalimah ni daripada rafa' jadi nasab. Maka bila dia nasab dengan baris atas ke ibu ayah? Al-muallimaini. Adakah nasab dengan baris atas? Ibu ayah? Tadi ketika mufrad nasab dengan baris atas. Tapi ketika musanna nasab dengan baris atas juga ke? Tidak. Dia dah jadi nasab dengan apa? Dengan ya. Nasabnya dengan ya. Betul ibu. Nasab dengan ya. Bukan lagi dengan baris atas. Itu kita panggil nasab tu keadaan dia. Keadaan dia dah berubah. Tapi pasal jenis isimnya isim musanna, maka bila mana dia dalam keadaan nasab, dia kena alif. Apa dia? Alif tanda musanna. Ni alif tu tanda dia musanna. Tapi kalau dia nasab, tukar pada ya. Kalau dia nasab, dia tukar pada ya. Al-muallimaini. Macam tu ya. Inna al-muallimaini. Okey. Jelas ya? Okey. Kalau musanna rafa' dengan alif. Okey. Alif tu memang tanda dia musanna. Tapi kalau ketika rafa'. Ketika nasab, ketika jar, tukar pada ya. Al-muallimaini. Inna al-muallimaini. Jelas ibu ayah semua? Okey, tengok pula pada al-muallimuna. Apakah jenis isim al-muallimuna? Al-muallimuna jenis isimnya adalah jenis jamak muzakkar salim. Jenis isimnya isim jamak muzakkar salim ketika rafa' dengan waw. Kalau kita masukkan inna kat depan, dia dah berubah ibu ayah. Dia dah berubah macam mana ibu ayah? Dia tukar pada ya. Dengan ya juga. Pada musanna pun tukar ya. Jamak muzakkar salim pun nasab dengan ya. Tapi bezanya kalau musanna ya sebelumnya baris atas. Kalau jamak muzakkar salim ya sebelumnya baris bawah. Inna al-muallimina. Keadaannya dah berubah daripada rafa' kepada nasab. Kenapa boleh berubah? Mesti ada sebab. Antara sebabnya kalau contoh tadi masuk inna. Bila masuk inna maka berubahlah jadi inna al-muallimina. Macam tu. Okey, mujtahiduna kan. Itu tak berubahlah kalau inna tu. Jadi ibu ayah nak beritahu inna al-muallimina, betul ibu ya, guru ayah. Jadi ibu ayah semua nak tanya, boleh tak isim yang mu'rab tadi, kan isim tadi kan ada isim mu'rab, ada isim mabni. Boleh tak mu'rab ni suka-suka hati kita je nak baca ikut baris yang kita nak? Boleh tak? Suka-suka hati je nak baca? Tak boleh. Tak boleh sesuka hati kita nak baca ikut cara yang kita nak baca. Tak boleh. Kita kena baca dengan cara yang betul. Jelas semua jelas ya, insya-Allah ya. Okey. Jadi ibu ayah semua,
Kita akan belajar ni lepas ni sekarang pukul 10.30, tapi saya bagi dulu ni. Saya bagi dulu. Kita akan belajar pukul 10.30 sekarang insya-Allah. Tapi saya bagi dulu ya. Ya, dia terbang pula, tak apalah. Tengok. An-nasu ni, tak boleh baca sesuka hati. An-nasa, an-nasi, an-nasu. Kena tahu kenapa kita nak baca an-nasu ke an-nasa. Mesti ada sebab. Tak boleh suka-suka hati. Nak baca ummatun ke ummatan ke ummatin. Mesti ada sebab. Tak boleh membaca sesuka hati. Abuhum. Abu ke abi ke, abah ke, nampak abu ni abu lah kan. Adamu ke, adami ke, adama ke. Mesti ada sebab. Maka ini adalah isim-isim yang mu'rab. Nampak tak ibu ayah? Okey, sebelum kita belajar keadaan 10.30, siapa yang baru nampak, oh ini namanya isim mu'rab ni ustaz, boleh berubah. Inilah isim mu'rab ibu. Waw ni ibu ayah, waw ni boleh berubah tak? Baca wi ke wu, boleh tak? Waw ni berubah ibu ayah. Waw ni huruf kan, boleh tak berubah? Baca wa, baca wu ke, baca wi, boleh tak? Tak boleh berubah waw ni. Waw tetap kena baca wa, tak boleh baca wu, tak boleh baca wi. Oh, maka waw ni apa ustaz? Waw ni mabni ke? Waw tu mabni. Huruf mabni, tak boleh berubah. Macam tu kan? Kita akan belajar sekarang insya-Allah. Okey. Jadi boya, ini pada isim. Biasa berlaku pada isim lah kan? Ada mu'rab, ada mabni. Cuma isim dia ada mu'rab ni keadaan dia yang boleh berubah kan? Keadaan tu kita panggil i'rab. Mu'rab isim yang di-i'rabkan. Isim yang ada i'rab. Isim yang ada boleh berlaku perubahan keadaan isim tu. Itu dipanggil mu'rab. Boleh ibu ayah ya? Itu dipanggil mu'rab. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala semua, okey, mu'rab ada bab ni. Fi'il pula. Ibu ayah, fi'il ni dia ada fi'il madhi. Okey. Ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Okey. Kita fokus tengok ya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Okey, madhi, saya ajar ni, madhin ni kalau dalam bahasa Arab kita sebut madhin. Kalau madhi tu biasanya ada alif lam al-madhi, tapi tak apa dah ya, fi'il madhin. Madhin ni fi'il madhi lah. Jadi boya contoh zahaba. Boleh tak baca zahabu ke, baca zahabi ke? Boleh tak? Zahaba, kotak pertama, kita tukar pada zahabu ke, baca zahabi, boleh tak? Sesuka hati kita je. Fi'il madhi kotak pertama. Tak boleh kan? Contoh lagi, kataba. Tak nak Ustaz, fi'il kotak pertama tu saya nak baca katabu lah, kotak pertama tu. Mana boleh, ibu? Kalau baca katabu kotak ketiga, itu pun kena tambah waw. Kataba, kataba, katabu. Tambah waw alif, baru jadi bunyi bu tu. Tapi kotak pertama boleh ubah suka hati kita, tak boleh. Maka fi'il madhi adalah mabni. Dia tak boleh berubah. Okey. Fi'il mudhari' ibu ya, contoh. Yazhabu. Yazhabu. Yazhabu, zahaba, yazhabu. Okey, kalau kita masukkan lan jadi apa? Lan yazhaba. Oh, berubah pula. Ba tu jadi bariatan Ustaz. Ia berubah. Lan yazhaba. Kita tulis sekejap untuk yazhabu ni. Contoh kalau saya kata lan yazhaba. Dah berubah. Okey. Lam yazhab. Okey. Gue tengok sini. Kalau fi'il mudhari'. Asalnya kalau tak ada lan, tak ada lam, kita baca yazhabu kan, kita belajar. Yazhabu. Zahaba fi'il madhi, mudhari'nya yazhabu. Tiba-tiba kalimah yazhabu kotak pertama fi'il mudhari'. Bila masuk lan, lan jadi lan yazhaba. Jadi bagaimana ibu ayah, fi'il mudhari' ni boleh tak terima i'rab? Soalan saya, boleh tak terima i'rab fi'il mudhari'? Boleh tak terima i'rab? Bila saya kata boleh tak terima i'rab, maksudnya sama dengan saya tanya, boleh tak terima perubahan kalimah, perubahan keadaan?
boleh tak terima perubahan keadaan pada kalimah tu? Jawapannya boleh. Jadi perubahan keadaan tu kita panggil i'rab. Isim yang boleh diubah-ubah di kata kerja, fi'il yang boleh berubah-ubah dipanggil fi'il fi'il yang mu'rab. Kalau fi'il tu boleh berubah dipanggil fi'il mu'rab lah. Maka fi'il mudhari' ni dia adalah fi'il yang mu'rab. Dia boleh berubah. Boleh jelas ibu ayah ya? Dia boleh berubah. Maka fi'il mudhari' kalau masuk lan, maka dia berubah dalam keadaan nasab. Fi'il mudhari' itu nasab. Kalau fi'il mudhari' masuk lam, dia jadi jazam. Jadi ibu ayah, kalau isim, i'rabnya boleh ada i'rab rafa', boleh ada i'rab nasab, boleh ada i'rab jar. Semua itu bersebab. Tak boleh sesuka hati saja. Semuanya bersebab. Kalau fi'il mudhari', apa yang boleh ada? Boleh ada i'rab apa? I'rab rafa', yazhabu. Yazhabu tu rafa'. Rafa' dengan dhammah. Ada juga kadang-kadang i'rabnya i'rab nasab. Lan yazhaba, nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Dan kadang-kadang dia nasab masuk lam. Lam ni dia jadi jazam. Jazam dengan apa? Jazam dengan baris mati. Dengan baris mati. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi untuk fi'il mudhari' rafa' boleh, nasab dengan fathah, jazam dengan mati. Cuma adakah fi'il mudhari' dia punya rafa' mesti dengan dhammah yang nampak? Kan? Mesti dengan dhammah yang nampak. Contoh yazhabu, nampak tak dhammah pada yazhabu ibu ayah? Pada yazhabu nampak tak dhammahnya? Yazhabu. Nampak dhammahnya kan? Yazhabu nampak ibu? Yazhabu nampak dhammahnya? Yazhabu. Nampak ba tu dhammah tu. Nampak ba tu dhammah, nampak yazhabu ya. Cuba kalau saya kata yarju, roja, yarju berharap. Yarju berharap. Ya rajim waw, yarju berharap. Nampak tak dhammah dia? Tak nampak pula dhammahnya. Kita panggil dhammah muqaddarah. Tak nampak dhammahnya. Macam tu. Okey, jelas. Okey. Kalau contoh lan yazhaba nampak. Lan biasanya kalau nasab ni memang nampak dah dia punya. Contoh kalau jazam lah, kalau jazam. Tadi yarju tak nampak dhammah muqaddarah, tapi bila masuk lam yarju. Lam yarju. Maka dia jazam dengan apa ibu ya? Ketika yazhab dia jazam. Lam ni menjazamkan. Jazam dengan baris mati. Tapi kalau lam yarju, waw tu kita buang. Jazam dengan apa? Dia jazam dengan menghazafkan huruf waw, huruf illah. Itulah ibu ya. Jadi nak bagi tahu pada fi'il mudhari' yang biasa berlaku mu'rab adalah pada fi'il yang biasa berlaku mu'rab adalah pada fi'il mudhari'. Fi'il madhi, fi'il amar ni biasanya dia mabni. Fi'il madhi, fi'il amar dia mabni. Dia tak berubah. Tapi kalau fi'il mudhari' boleh berubah. Fi'il mudhari' ni biasanya dia mu'rab. Biasanya dia mu'rab. Okey. Macam itulah. Cuma fi'il mudhari' dia ada rafa', nasab dan jazam. Dia tak ada jar. Jar hanya pada isim saja. Ni penerangan ini sangat-sangat ringkas. Sebenarnya tak cukup lagi ni. Sangat-sangat ringkas. Tapi ini sekadar tujuan saya untuk terangkan rafa' nasab jar ni, nak bagi tahu rafa' nasab jar jazam itu adalah keadaan. Dia adalah keadaan, itu adalah jenis i'rab. Perubahan keadaan kalimah. Ya, bukannya dhammah tu i'rab, bukannya baris atasnya i'rab. Ini tanda pada keadaan tadi. Okey. Lagi sekali last sebelum kita berhenti sekejap untuk kita sambung pengajian kita baca kitab Gondol tu. Siapa yang memang baru nampak hari ni, maksudnya berapa peratus nampak? Nampak dari segi i'rab itu adalah keadaan kalimah. Faham itu saja. I'rab keadaan kalimah, yang dhammah, yang fathah itu semua dia punya tanda ataupun alamat pada i'rab tadi. Komen baru ataupun ulang kaji lah. Baru jelas ya. Alhamdulillah ibu ayah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita ucapkan terima kasih pada salah seorang ibu
yang mesej saya, bukan Hazal ibu, Jazam. Okey. Kepada salah seorang ibu yang mesej saya yang menyatakan, Ustaz, saya tak faham bahagian tu, maka asbab ibu tu, asbab makcik tu, kita dapat buat kelas malam ni. Mudah-mudahan ibu ayah, pahala kita belajar malam ni, kefahaman yang dapat asbab soalan ibu tu, jadi dalam akhirat untuk ibu tu insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Okey, kita break sekejap dalam 10 minit, kita akan sambung lepas ni dalam meeting yang lain untuk sambungan sambungan kepada ni dia. Kita nak baca garang insya-Allah ya. Okey, sesi yang keempat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum tabibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambung sekejap lagi insya-Allah. Ya ramai-ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana